the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Say Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton rancangan Bual Bicara portal dalam talian bebasnews.my. Kad Merah Bicara Sukan. Saya pengacara anda pada pagi ini, Abdul Hafiz Ahmad, dan bersama saya ialah saya Faisal bin Zakaria. Hai, apa khabar? Hafiz. Ya, baik. Terima kasih kerana sudi bersama meluangkan masa bersama saya dalam program Kad Merah Bicara Sukan ini. Jadi mungkin boleh perkenalkan ni saudara bagaimana dan latar belakang dan Sekarang ni saya masih lagi dalam industri sukan tapi tidak spesifik kepada bola sepak. So jadi saya lebih more kepada sports education, mengajar sambil-sambil tu menulis serta yang rancangan yang terkini ialah membuat dokumentari berkaitan dengan sukan. Okey, untuk pengetahuan para penonton semua, Faizal ni bukan orang asing dalam bola sepak dalam industri bola sepak ni dia dah very established lah kata orang tu Jadi antaranya bekas ahli jawatankuasa bola sepak pantai dan futsal Futsal serta jawatankuasa pertandingan. Pertandingan dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia dalam FAM. Juga pernah bekerjasama dengan Elaboration Itu satu nota yang patut diberi perhatian Elaboration ialah merupakan penolong jurulatih Harimau Malaya yang membantu Kim Panggon melayakkan Harimau Malaya ke pusingan akhir Piala Asia pada tahun depan, menerusi sebagai naib juara kumpulan E dalam kelayakan yang berakhir di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kelmarin. Jadi kalau dalam Elaboration ni dia Faizal dalam apa? Kelab? Saya masa sejak daripada kelab Public Bank lagi. Saya bersama-sama dengan beliau, and then after that saya menarik dia masuk ke Kedah United. Saya dipahamkan hampir-hampir dengan pasukan bawah 19 tahun Satu ketika ditawarkan. Dululah satu cerita sejarah yang lama. Bukan satu dia benda yang tak pasti yang orang kata terumbang ambing pada masa tu. Ketika tu pun Ella pun tak bersedia lagi untuk membawa pasukan bawah 15 tahun pada ketika itu pada masa tu saya jadi orang macam orang tengah lah lebih kurang. Pengaruh tu ada orang pengaruh influencer lah dalam sekarang Kita dalam influencer ni kita very particular sekarang. Okey, mungkin sedikit tentang Elaboration sejauh yang perkenalan saudara dengan penolong jurulatih Harimau Malaya tu. Kami masuk kami bekerja sama di Public Bank lagi. Okay, and then after that dan saya pun dah mengenali macam mana cara dia. And then pada ketika tu saya pun jurulatih bola sepak untuk satu kelab bermain di Liga Kuala Lumpur. Elemen-elemen yang digunakan pakai masuk oleh Elaboration juga saya terjemahkan dalam latihan saya juga. So jadi kat situ saya memahami keperluan dan kehendak dia. Lebih kurang macam tu lah. And then after that bila saya mengetuai satu pasukan di Liga bermula daripada Liga FAM, kemudian Liga Perdana dan Liga Super. Pasal masa itulah saya orang kata menggunakan perkhidmatan dia untuk kita sama-sama untuk mencarikan kejayaan. Ini sejarahnya agak besar panjang boleh dibukukan mungkin. Boleh tu. Itulah dia. Jadi kita pada pagi ini program ni telah berkesempatan untuk mendapatkan tetamu secara dalam talian online, iaitu mungkin Perbit kita boleh perkenalkan ataupun okey. Tetamu kita pada pagi ini ialah yang tidak asing lagi dalam bola sepak. Pada 70-an dan 80-an beliau ialah mantan bek kanan pasukan kebangsaan kita, Datuk Jamal Abdul Nasir Ismail. Pernah membantu pasukan negara layak ke Sukan Olimpik Moskow 1980 sebagai juara kelayakan di Stadium Merdeka pada April 1980, juara kumpulan kelayakan Asia menewaskan Korea Selatan, dan mungkin generasi sekarang boleh mengetahuinya dalam YouTube rakaman kejayaan itu. Dan beliau juga jangan lupa beliau juga ialah seorang daripada anggota 18 pemain skuad anggota 18 pemain
yang layak beraksi pada pusingan akhir Piala Asia 1980, iaitu penampilan terakhir Harimau Malayan dalam pentas yang tertinggi itu, peringkat bernama. Datuk Jamal Nasir. Datuk, apa khabar Datuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana meluangkan masa bersama kami dalam program Kad Merah Bicara Sukan ini. Ya. Saya difahamkan ramai wartawan yang cuba menghubungi Datuk Ya, baru sejak tadi satu lagi call, saya kata call ke dia lah. Semalam dah ada dah. Biasalah kan, bila tim kita menang ni ramai lah nak dapat komen. Legenda tu, legenda. Semua orang kenal, orang semua akan ingat. Yalah. Ya, Alhamdulillah. Otai masih berbisa tu yang dia. Keras lagi. Okey, Tak adalah, saya hanya nak contribute pada bola sepak je. InsyaAllah tu. Kan? Pasal itulah denuk nadi saya macam tu. Yalah. Datuk orang tu Alhamdulillah. dah berdarah daging dalam bola sepak. Dah ada geng. Okey tu. Ya. Okey, kita boleh terus kepada soalan yang pertama tu Kita tanpa Ya. melengahkan masa lah. Komen Datuk tentang kejayaan skuad bimbingan Kim Panggot dari Korea Selatan ni. Kali pertama sejak 1980, ialah kita layak melalui pusingan kelaikan 1979 di Bangkok Datuk Mungkin Datuk masih ingat. Ya. Kita bermain di Kuwait pusingan akhir 1980 79 di kelaikan di Bangkok Okey. Ya. Komen Datuk tentang kejayaan ni lah setelah 42 43 tahun nak tunggu tu lah. Itulah saya rasa amat bangga dan terharu lah dengan kemenangan semalam. Kemarin. Yang mana melayakkan kita ke peringkat akhir Piala Asia setelah 42 tahun. Saya juga merasa bangga kerana saya masih diberi diberi masa oleh Allah SWT untuk dapat melihat lah. Ya, ramai kawan-kawan dah tak dapat melihat. Jadi saya dapat salah seorang dapat melihat dan dapat menyaksikan satu permainan yang amat baik. Saya boleh katakan permainan yang ditunjukkan oleh tim Malaysia pada malam kemarin tu sangat terhibur dan baiklah. Walaupun kita kalah dengan Bahrain atas kesilapan sendiri, tapi kita give a good fight. Kita bagi satu tentangan yang amat hebat. Dan saya rasa tim yang ada hari ni memang boleh pergi jauh. Kalau atas bimbingan coach dari Korea ni, saya rasa kita boleh pergi melangkau lebih jauh lagi lah. Bukan setakat Asia. Mungkin kita boleh qualify for Olympic next step. InsyaAllah. Ya. Kita doakanlah dan kita ikhtiarkan. Mungkin Tadi Datuk dah cakap tadi pasal berkaitan dengan kekalahan dengan kesilapan ataupun kelekaan semasa perlawanan Bahrain lah. So kecuaian, bagaimana untuk kita elakkan kesilapan mudah apabila kita bermain di pusingan akhir yang mungkin 3 hingga 6 daripada apa yang saya kata kat sini ialah macam mana kita nak mengatasi kesilapan yang masa final game besok, adakah kita ni kalah mati ataupun ada grouping lagi? Grouping dan kalah mati kemudian 3 kali main di grouping. Grouping jugalah. Ada 24 pasukan jadi dibahagikan pada. Kelemahan yang ketara yang kita lihat ialah more on defense lah, sebab banyak ball watching. Saya ambil pendekatan di mana bola yang kita lawan Bahrain lah. First goal tu bola chip far post, tapi Koh Bing Ong tak jaga dia, tak tight marking. Bila dia pusing Bahrain players hit ke tengah. Dekat ni dan nobody yang kita punya defense tu jaga seorang lagi pemain yang just tolak bola menggelik masuk je kan. Okay. So The second goal is 100% kesilapan goalkeeper, di mana apabila you tak dapat tangkap bola jatuh,
You tak perlu pergi terjah sebab bola tu tidak menuju ke gol, dia pergi ke kanan. Meaning that kalau you recover balik ke dalam gol you, the defense boleh pergi and attack that players, kan? Jadi makna dalam situasi tu, mungkin situasi yang terlalu cepat tu, tak sempat tu, tak perlu nak terjah dan kita kena penalty. You know? So this a few things, beberapa perkara yang perlu push tengok dan perkemaskan lagi lah. Dan gol yang kita dapat daripada first game, 1 gol, ini 1 gol, dan third game also, you bayangkan lawan Bangladesh, is a throw in punya bola, you should marking you kena, orang tu tak boleh jaga belakang orang, kena jaga depan orang. Sebab throw in, you know. Datuk, saya nak tanya tu. Okey. Apa yang saya nak katakan kat sini lah, setiap kali perlawanan, okey, memang akan berlakunya kesilapan mudah, ataupun kita cakap silly mistake, ataupun kata kesilapan bodoh. Setiap perlawanan, mana-mana perlawanan sekali kalau kita tengok dalam dunia ni pun pasti akan berlaku. Betul tak, Datuk? Betul. Okey. So jadi apabila kesilapan sama ada kesilapan itu akan membawa padah kepada pasukan-pasukan yang terbabit, ataupun mungkin tidak memberi kesan apa-apa. Okey. Selalunya kalau kita katakan kat sini, Datuk, Ya. sepanjang pengalaman Datuk, okey, how many percentage yang kita katakan kat sini, percentage yang kita kata kat sini yang akan berlaku dalam setiap pasukan biasanya? No, dia macam ni lah. Kita nak cakap percentage tu tak boleh. Tapi the most important is, apabila kita on the attack, kita kena fokus. Kalau kita defend, siapa players yang terdekat yang kita patut marking. Kita tak perlu tengok bola tu di mana. Kita perlu tengok orang. Sebab bola tu dia akan pergi kepada orang. Dia tak pergi ke mana, kan? So sekarang ni apabila kita tak ada tumpuan ataupun fokus kepada dalam box tu yang penting, itu yang menjadikan kesilapan kecil, walaupun kita anggap kecil, ia membuahkan gol. Sebab tu defend is a last resort, apa yang perlu kita perkemaskan lah. Sebab kita tanda, bila kita pergi kepada final punya ni besok, kita dapat lagi silly mistake yang berlaku semasa dalam macam kita buat sekarang, kan? Jadi itu yang saya nampak kelemahan yang perlu diperbaiki lah oleh coach saya. Saya bukan apa, saya lebih kepada betul kita attacking all the right back, left back, supporting, itu memang bagus. Tapi when you are a full back ataupun you are a defender, you punya tugas utama adalah defend. Betul tak? Ya, betul. Jadi apabila you lost the ball there, you back straight away and then terus concentrate on your part. Kalau you dah naik turun letih, then you tak boleh fokus bila you defend balik. Ini jadi masalah kita. Okey. Kita beralih soalan yang seterusnya tu yalah. Ya. Pada kemarin kita tahulah kita di ranking 154 dunia dan Bangladesh 188 dunia, dan rasa kita dengar Bangladesh dalam bola sepak di peringkat Asia Selatan dia bukanlah boleh katakan gegasi, kan, kalau nak katakan, tapi masih ada ramai yang membelekehkan setakat Bangladesh ni tak boleh menang 4-1 tu dah memang lah, kan, bolehlah kita bully. Lepas tu kita tak boleh nak tahan netizen yang ni. Saya pun cakap pun hari tu, netizen ni dia boleh cakap apa je, bola pun tak kita tendang, kan? Tapi jadi masalah netizen, dia boleh komen. Kita tak boleh nak tahan mulut orang, kan? Mulut orang. Tapi Datuk, sebenarnya kalau kita tengok, apabila kita lawan dengan first game kita tu, Turkmenistan. Turkmenistan. Turkmenistan dia better numbers daripada kita. 1-5, 1-3-4. Betul tak? 1-3-4, ya betul. 20 dia 1-3-4, kan? Betul.
Jadi kita menang. Tak ada masalah. Pasal adakah tim ni rendah daripada kita atau banyak daripada kita, itu tak ada masalah, tak ada kira. Sebab apabila kita bertanding dalam grup macam ni, of course ada tim yang lebih baik daripada kita, ada tim yang kurang daripada kita. Am I right? Ya, betul. So kita kena ambil advantage daripada situ. Kalau dengan orang yang kurang daripada kita punya ni number ni, Ranking. kita boleh kalah, tu teruklah kita. Betul tak? Satu kaibatnya. So tak boleh nak pelekeh lah. Kadang-kadang kita pun orang pun pelekeh. Sekarang ni pun dia tak macam dulu. Korea, Vietnam, dia tak panggil lah kita untuk datang ke negara dia apabila dia ada tournament macam Merdeka Tournament tu, kan? Sebab dia tengok kita punya tim dah teruk. Itulah. Kan dulu memang Korea, Parks Cup Korea, Kings Cup Bangkok, Jakarta Anniversary, Vietnam Anniversary, kita selalu dijemput. Sekarang kita tak jemput lagi dah. Sebab tim kita teruk. Kan? Ya betul. Jadi, Pasal tahun 2015 dulu pun, ranking kita pun pada tahun 2015 pun, ranking kita pun 170. So sekarang ni makna satu peningkatan yang agak baik lah kalau kita compare kan sekarang. Saya nak cakap tadi bahawa kita janganlah nak melidakkan tim yang luar ataupun tim kita dah baik sekarang. Ya. So yang penting pada kita, pada semua rakyat Malaysia terutamanya, kita kena terus memberi sokongan yang padu kepada tim Malaysia. Walau dia tempang, walau dia bertongkat, walau apa, dia tetap tim kita, tim Malaysia. Kita kena ada satu semangat macam tu. Jangan bila kalah, saya tengok bila kalah itu macam-macam kutuk nak. Balik 23 kutuk macam nak gerak. You know, it's not the good sign untuk kita melihat perkembangan bola sepak kita. Jangan compare dengan zaman saya. Zaman saya tu memang tim tu memang alhamdulillah lah okey. Maknanya crowd kalau kata pukul 8 main bola, pukul 3 petang dah penuh stadium kan. Sekarang pukul 9 main, pukul 8 pun tak penuh lagi stadium. Betul tak? Itu different dia. Daripada cara Datuk cakap ni, memang Datuk memang mengikuti perkembangan semasa sekarang ni yang terkini. Siapakah pemain-pemain yang sekarang ni, pemain yang Datuk rasa Datuk kenal, yang Datuk nak tengok dia punya kehebatan dia seperti zaman-zaman dulu? Mungkin boleh kita katakan zaman nasi ala baru lah, generasi baru yang ada yang saya tengok macam right back paling muda tu. Matthew Davis. Michael David is a good player. Okay. Dia memang saya puji lah permainan dia. Hard, tough, and then dia overlap and dia punya crosses, very beautiful crosses. Dia memang saya nampak he's the one lah yang bukan boleh menyamai saya, mengatasi permainan saya dulu. He's better off than me lah. Dia lebih baik daripada saya. Satu pengiktirafan daripada Satu legenda. pengiktirafan dan satu pujian yang orang kata saya ikhlas. Saya tak ada nak dapat ni. Okey tu. Balik terus pada soalan seterusnya. Kita tahulah masa zaman Datuk Stadium Merdeka tu 40,000 yang boleh muat. Tapi dia betul. punya 30. 30,000. Tapi masa aura 80 tu kita boleh, Datuk boleh rasakan sebagai pemain masa kelayakan 1980 yang menang layak ke Moskow tu. So jadi adakah kehadiran sampai 70,000 masa lawan Bahrain tu, dia telah memberikan satu faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan kita lah. Maksud saya bukan saja perlawanan Bahrain tu, perlawanan Turkmenistan sampai 50,000 tak silap saya, dan perlawanan menentang Bangladesh juga sudah sampai 60,000. Jadi itukah faktornya kejayaan kita juga, pemain ke-12 ni? Tak, saya rasa bila kita main home game, of course kita memerlukan sokongan yang padu daripada penonton. Dan itu adalah satu daripada kata orang ekstra, macam saya cakap lah, semangat kita. Kan? Semangat kita dia akan lebih. Kalau kita fitness ni kata 100% fitness, dia ada 110%. 10% tu daripada penonton-penonton yang berikan sokongan kepada kita. That's the advantage apabila kita main home.
Kalau kita main dua tu, itu kita sendirilah tak ada advantage untuk kita main di Korea. Walaupun kita menang main pada Korea punya penonton senyap, sunyi, tak ada berbunyi satu tatah ayat pun. Senyap stadium. Bila dia kena itu kita bukan menang, kita draw je baru dengan Korea masa tu. So kita nak imbas balik ke zaman-zaman yang terdahulu tu Okey. Kalau kita tengok masa tahun 1980 kita berada dalam grup B. Okey, di mana kita bersama dengan South Korea, Kuwait, Qatar dan UAE. Kalau tu ingat lagi Okey, betul? Ya. Okey. Jadi Betul. di mana kita telah menang satu kali, kita seri dua kali dan kita kalah satu kali. Okey. So makna kedudukan kita berada di tempat yang ketiga pada masa tu. Okey. So jadi kalau kita umbas balik pada perlawanan yang melibatkan perlawanan pertama itu Malaysia lawan Korea, kita seri satu sama tu. Macam mana keadaan itu tu? Kalau Datuk boleh imbas mula. Saya memang tak apa ingat dah, tapi masalahnya kita masa itu kita main kat satu, kita baru habis kita punya Olimpik kan. Ya betul. Bulan September. Kelayakan ni bulan September dan kelayakan Olimpik bulan April. Ya. Kita baru habis kat Olimpik. Betul. Jadi bila habis Olimpik dengan tak pergi ke Moskow apa semua, frustrated tu ada lah. Okey. You know? And then dari segi tim yang pergi pun is not 100% yang main Olimpik saya rasa lah. Betul. Second string Ada juga tim player-player lain yang dimasukkan. second choice lah Jadi itu keadaan yang berlaku lah. Okey. Jadi mungkin kerana itu kita hantar tim yang tak berapa, bukan tak berapa lah, tidaklah 2-3 orang masuk, orang baru apa semua tu, mungkin that's the yang menjadikan kita tak dapat nak mengatasi Kuwait. Kalau Kuwait home ground masa tu kan. Betul. Kita kalah. Kalah 3-1. And then Korea kita seri tu normal, kita dengan Korea ni menang seri kalah itu biasa Seimbang. kan. Tapi kurang-kurangnya kita dengan negara negara Arab ni kita taklah teruk sangat masa itu. Betul. Okay. Kan kita boleh lah challenge juga dia orang, betul tak? Yeah. So itulah dia keadaannya. Saya pun tak berapa ingat lah 42 tahun je tahu lah. Tapi apa saya nak imbas nak tanya tu Okey. Dalam mencipta kejayaan dulu tu. Okey, dalam mencipta kejayaan, suasana. Okey, sudah pastinya kejayaan sekarang ni mesti ada sama dengan kejayaan terdahulu. Cara maknanya saya mungkin berpendapat bahawa setiap kejayaan yang tercipta tu adalah disebabkan kerana kerjasama yang padu. Sebab tu kita layak pada tahun 1980. Maknanya setiap semua pihak memberikan kerjasama. Saya rasa zaman sekarang ni pun perkara benda yang sama juga yang berlaku. Maknanya semua pihak, tak kira mana-mana pihak, mana-mana kelab, termasuklah kelab, barisan jurulatih, barisan-barisan yang ada, Saya cuma nak tanya pada zaman tu, barisan jurulatih itu macam mana dulu? How dia push pemain pada ketika tu sampai kita dah layak? No, saya nak beritahu bahawa masa zaman saya dulu, kita build up a team. Kita build up kita punya team dari tahun 71. Tahun 71, 70. Kita pergi Moskow 72, tahun 72. Ini pergi Munich Olimpik 72 kan? Ya, betul. Okey, 73. Tim yang main untuk Olimpik Munich hanya seorang left. Maknanya Datuk Sucinan. Yang lain semua berhenti ataupun nomor. Besar ya. Jadi tim Malaysia build up kita punya tim, baru saya masuk dan ramai lah yang grup saya masuk since 73. Kita build up the team from 73 until 79 tu, itu masa yang inilah. Dan ketika itu kita bermain banyak exposure di luar negara. Makin sekat Bangkok kita pergi, Jakarta Anniversary, Pasca Korea kita pergi. Dan mereka tournament sendiri kan. So banyak pengalaman kita timbul daripada exposure ni. Dan coaches yang ada masa ketika itu semua lokal. Arwah Mak Cik Su, arwah Jali Cik Din, Kupan. So most of the coaches are local.
except for 79 apabila kita Layak. pergi SEA Games di Jakarta. Betul. Masa tu saya rasa coach dia Mak Jesu, Bukan arwah Mak Bakar. tapi Bukan. tak Mak Jesu. Majlis tu. And then Papi Wegang dah sampai masa tu dan datang tengok. Okay. Kita dapat emas di Jakarta dengan 100,000 crowd. Dengan kita tak boleh keluar menang, tak boleh keluar. Bung Benda Karno. biasalah kat Gelora Jakarta Bung kan. Ya. Gelora Bung Karno. Jadi maknanya building up tu daripada 73 to 79. Dan maknanya tim dah solid tau. Kita dah solid tim. Ya. Maknanya Wegang datang 80 tu untuk Olimpik tu just dia polish up Polis. untuk memperkemaskan lagi je untuk tim kita. Dan apa yang cakap tadi, as a team, that's where kita main tu, game tu daripada 73 sampai 79 atau 80 tu, the same players except for a few. 2-3 orang mungkin tukar, masuk yang baru. Tapi the core of the players, Sochin An, Santok, Syukur, Khalid Ali, you know, dia sekor. Macam saya, Yahya Yusof ataupun kemudian Abdullah. Dia sekor players is always there. Itu yang penting. Jadi kita tak boleh nak tukar banyak players kan. Jadi kerana itu bila cakap a team game and support by all the memang kita diberi sokongan padu oleh semua. Masa itu tak ada kelab, dia panggil negeri-negeri. Negeri, ya, betul. Negeri-negeri, and then also FAM bagi sokongan penuh. Okay. Dan players pula, kita macam dah jadi bila tak dah lama sama tu pergi mata kata macam adik-beradik tu akrab. Contoh, kalau you main di Indonesia, di Jakarta, di Bung Karno, you dalam 2, 3, 4 tapak ke depan ni, you panggil pun tak dengar. Dia punya sorakan, memang pekak telinga kan. So macam mana you nak main bola, nak pass bola, apabila keadaan tu berlaku? Bermakna, you understanding tu yang membuatkan you boleh main. Betul tak? Body language kita dah tahu lah. Body language lah. Tak perlu kita dah tahu. Saya contoh saya overlap. Saya tahu bila overlap, Syukur bagi bola betul depan kaki saya. Macam mana? Dia tahu dah. Bila dia pegang bola tu, saya dah overlap. Itu keadaan yang kita makna ketika itu. So hopefully kita ada setahun masa ni untuk kita pergi ke final group Asia Cup ni. So kita kena build up ni. Dalam masa setahun ni, more friendly games yang bertaraf Asia status dia lebih tinggi pada kita. hampir yang world juga Okay, kita tahu cakap pasal pasukan lawan yang akan menanti kita pada pusingan akhir saya boleh sebut sini Australia, Jepun, Iran, Iraq, Korea Selatan, Lebanon, Palestin, Oman, China, Qatar, UAE, Arab Saudi, Vietnam, Jordan, Syria, Uzbekistan, India, Bahrain, Tajikistan, Thailand, Kyrgyzstan, Hong Kong dan Indonesia. Dia tak tahu lagi, grup kita tak tahu lagi. Kita masih tak tahu. Kita masih lagi tak tahu lagi. Itu kena tunggu majlis undian tahun depan. Tak, it's okay. Kita tak kisah apa pun kita lawan. Yang penting, kita jangan fikir pihak lawan, kita fikir diri kita. Okey, baik. What is our weakness? Apa strong point kita? Kita kena perbetulkan, perkemaskan. And then, bila kita buat friendly games, we have to put effort kita untuk tengok apakah kelemahan-kelemahan lagi yang perlu kita ni sebelum kita sampai ke tahap final punya itu besok. Okey. 1 year memang agak masa yang panjang yang boleh kita sediakan. Dan sekurang-kurangnya friendly game yang kita nak adakan itu 6-7 game okay, good enough for a year. Okay? Okey tu.
So apa, terima kasih tu, apa yang Datuk katakan tu memang saya memang amat setujulah apa yang Datuk katakan, yang Datuk kongsikan pada kita. Tapi in the end persediaan kita untuk apa di pusingan akhir ni adalah yang sangat penting, di mana kita kena cari kita punya rival ataupun kita kena cari pesaing kita yang level lebih tinggi pada kita. supaya kita dapat maknanya jurulatih dan barisannya dapat buat kajian yang lebih terperinci lagi. Ya. Kalau kita tengok tim macam Iraq, macam Iran. Dia tim ni actually tak banyak sangat dia punya itu kan, tapi dia can qualify always to kita even World Cup, Asia Cup ni biasa je dia. Kan? Jadi apa sebenarnya kelebihan dia? Walhal negara dia ni huru-hara. Lebanon, Palestin. Kita ada Lebanon, Palestin. Saya bagi contoh lah kan. Lebanon, Palestin. Betul. Huru-hara. Israel attack ke. Negara huru-hara tapi they can produce a team. So kita kena belajar juga tu. Kita jangan apa kata orang lihat sebelah mata benda-benda macam ni kan. Kita kena belajar. Dalam bola sepak ni kita long learning process, satu pembelajaran yang panjang. Yang kita akan sentiasa nak improve kita punya team, kita kena tengok juga keliling kita, apa perlu kita buat. Datuk, Lagi. semalam ada kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan akan menimpangkan ganjaran tertentu. Datuk rasa wajar atau kena tak masanya dengan kita tahu? Saya pandangan saya lah ikhlas. Saya rasa benda ni tak perlulah nak wah-wah. You nak bagi, you bagi je lah. Kan? Nak rabau nak bagi imbuhan. Because imbuhan ni actually the most important kita nak tu you bagi satu peruntukan yang lebih untuk preparation kita. Okey. Kan? Betul. Untuk preparation kita one year ni. Katakan okey, kerajaan we pay all the cost. Nak buat friendly ke, nak buat apa, all kerajaan pay. Correct? Okey. Kan? Maknanya FAM tak payah cari duit lagi. Tidak FAM kena cari duit. Kan? Betul. Okey tu. Saya ingat itu je. The most important imbuhan ialah berikan satu bajet untuk FM buat satu bajet untuk dia orang prepare untuk buat friendly, 7-8 friendly di mana juga, not necessary in KL, kat luar ke. Sebab pada saya baik buat dekat luar sebab kita nak main di luar ni, kita tak main home dah. Kan? Okey tu. So itu pandangan saya. Lagi? Okey. Tu mungkin kita dah sampai pada penghujung rancangan. Apapun kita harapkan doa yang Tengok terbaik. ada satu lagi soalan tu. Soalan tentang tu boleh tu, tentang video tular tu. Datuk sanggup komen Apa pula saya takut nak komen. Sebab gini tu, kita di laporan akhbar kata ada, yalah kita tahu pemain dalam pasukan Malaysia ni ada yang berdarah kacukan lah, berdarah warisan. Dan yang itulah seperti Corbin Ong, Darren Loke, apa nama tu, seorang lagi ada Johan Pools kan. Diorang ni adalah sikit macam mungkin barat sikit lah dia punya cara hidup tu kan. Jadi nampak dalam satu video tu ada diorang ni berpesta lah di sebuah kelab malam, dikatakan sebuah kelab malam. Dan nampak seorang pemain yang bukan beragama Islam juga di sebelahnya. Nampak tangan dia tu macam pegang rokok. Jadi Datuk rasa ni satu, yalah kita What is the problem? Tak ada masalah. tak ada masalah No, kita benda ni tak ada masalah. Isap okok ni nanti hari isap okok daripada saya main apa yang mau saya main Malaysia, saya duduk isap okok je, tak ada masalah. tak pancit tu. Apa pula? Tak pancit ke? Pancit ke? Fitness tak ada Tak ada, saya boleh main pula. Apa pula pancit? Yelah bila banyak pump tu asap. Kalau dalam persalinan boleh isap ke? Tak ada, dia masalah isap okok ni. Kalau kita macam ni lah, whatever kita buat, kita kena, bila kita training, kita double up or triple up kita punya training. Oh gitu To cover apa yang kita dah buat kan. Contoh. Coach tak marah ke? Tak, dengar ni. You tidur lewat. Okey, besok training. So you kena double up your training to overcome apa yang you dah
buat you tidur lewat semalam. Tak? Coach megang Mak Jesus dulu tak marah Tak apa Tak ada. Kita tak ada. Kita biasa je. No, pasal dulu you tak ada ni WhatsApp lah, telefon ni tak ada. Maka orang tak tahu apa kita buat dulu. Kalau nak ikut dulu lagi worse lagi sekarang. Oh ya Tapi kita qualified. You know. Kadang-kadang you orang tak tahu bahawa apa yang berlaku dulu tu kita because kita ni pemain bola sepak ni sebenarnya dulu kita ni small family, keluarga yang kecil kan. Kita tak campur luar ni, peminat-peminat ni kita tak campur. Kan? So kita sama kita je, nobody knows. Apa kita buat? Sekarang ni apabila tular ada video, teknologi ada apa dah orang ambil, itu jadi masalah. Kan? So Jadi kalau lah kata nak pergi ke night club ke, disco ke, nak just to release tension after hard days, after kita dah qualify, kita nak rasa nak lepas, apa salahnya? Takkan itu pun kita nak tak boleh buat dia. Asalkan tidak melanggar undang-undang itu je tu Tak nak melanggar undang-undang. Awak lepas itu kata mabuk, bertumbuk dengan orang, ngacau orang, itu lain lah. Kan? Lagi awak sama awak nak mabuk kau awak lah. Melanggar kan. Because you are not Muslim. Budak Muslim tu pula dia isap okok. What's different? Apa salah merokok? Yang isap gam Tak ada pula kesalahan dalam merokok ni, betul tak? Ya. Jangan isap gam macam keluar dekat stadium tu Tu ada poster yang pakai jangan isap gam lah. Ada dekat stadium masa lawan Bangladesh tu ada pula poster spanduk. Dia Panduk apa? ada spanduk lah yang menyebut jangan isap gam. Yang menunjukkan kepada seseorang lah. Tapi saya tak payah cerita lah kot. Okay, Datuk. Kesianlah kat dia. Janganlah apa dia. No, he's a good man, a nice man. Mungkin tersalah cakap tu. Itu biasalah kan. Datuk dah faham. Kita janganlah sampai kita buat satu benda yang serius benda tu. He's a nice man. Dia baik. Tapi masa itu mungkin dia tersalah keluarkan kenyataan dan dia minta maaf dah pun. Kan? So just close the story lah. Okay. So dengan jawapan Datuk tu kita sampai kepada penghujung. Puas hati dah. Puas hati banyak tu. Puas lah. Banyak macam-macam nak dengar lah tu. Macam. Kalau boleh nak jumpa Datuk lebih episod sambungan lagi ke? Bila masuk pusing hari nanti lah. InsyaAllah bila masa. Okay, terima kasih Datuk banyak. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Selamat ni sejahtera dengan keluarga dengan ni. Okay, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Okay, Faizal. Setelah kita mendengar penerangan dan cerita dan ulasan daripada legenda kita mungkin Faizal lah lagi dalam bola sepak ni rumusan yang tepat dan padat dah untuk diberikan. Okey, sebagai seorang graduan yang belajar dulu di luar negara, okey, dan dah terbiasa dengan keadaan setiap kejayaan yang diraikan, okey. Selagi tidak menentang kepada undang-undang ataupun tidak berlawanan dengan undang-undang, bagi saya tak ada masalah apa-apa. Okey. Sama ada orang kata apa yang kita katakan kat sini ialah faktor sosiologi kita saja. Okey, maknanya budaya kita. Sama ada budaya kita boleh terima atau tak boleh terima. Kalau budaya di barat, okey, maknanya setiap kali kejayaan, tak kira apa perlawanan sekalipun, mereka akan meraihkan. Meraihkan boleh dengan pelbagai cara. Very subjektif. As long, macam saya katakan tadi, tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu saja. Maknanya dia kena jaga nama baik sebagai seorang atlet, okey, yang tidak akan menjejaskan kepada pasukan itu sendiri. So, dengan kata-kata saudara Faizal tu, kita rasa kita akan berakhir di sini. Program Kad Merah Bicara Sukan, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang, InsyaAllah. Bye-bye. Okey. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got